بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Ilhamiyah dah. Betul? Mutakasiliyah. Mutakasiliyah. Ada pun kaum mutakasiliyah. Maka adalah mereka itu meninggalkan berbuat usaha dan ikhtiar. Dan pergi mereka itu meminta pada tiap-tiap rumah dan kedai orang. Kedai tu aja kedai dan kedai orang. Minta. Bapa je pergi minta di kedai orang. Tiap-tiap rumah orang di kedai orang. Kerana memenuh perut mereka itu. Mutakasiliyah. Sebab tu nama malah tu. Mutakasiliyah maknanya buat malah lah. Dan mengambil zakat dan sedekah segala manusia. Hal keadaan mereka ni bukan mustahikun li zakah. Gitulah. Jadi puak-puak mutakasiliyah ataupun kita kata terjemah Melayunya puak-puak pemalas. Ni. Jadi ada juga orang bersufi-sufi ni, orang bersufi-sufian. Bersufi-sufi ni dia pemalas, puak-puak pemalas. Tu kononnya mereka ni duduk di martabat orang yang tajrid. Padahalnya puak dia ni pemalas. Maka sebab tu kita tu tak boleh meninggalkan ikhtiar usaha ketika mana kita tu masih Allah Ta'ala meletakkan kita tu di maqam asbab, maqam usaha, maqam kena bekerja. Tu karena itulah katanya Ibnu Athaillah Al-Sakandari, iradatu katajridu ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah. Tu ini kita ikan ya. Cuba pergi tu kita tu tak balik okey. Tu. Iradatu katajridu iradatu katajrida menghendaki oleh engkau akan maqam tajrid. Gitu. Ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah. Iradatuka menghendakilah oleh engkau at-tajrida akan maqam tajrid. Maqam tajrid ni maqam tak kena usaha. Tu tak perlu usaha apa. Dan dia tak minta-minta. Dia tak minta-minta dengan manusia. Dia kena faham maqam tajrid ni orang tak minta-minta dengan manusia. Tu dia direct Allah Ta'ala yang mengurniakan. Tiba-tibanya seorang sufi tadi tu dia nak maqam tu. Maqam tak nak usaha, tak nak hijau. Tu ma'a iqamatillahi iyyaka, serta mendirilah oleh Allah Ta'ala. Ma'a iqamatillahi iyyaka, serta mendirilah oleh Allah Ta'ala akan engkau tu fil asbabi, di dalam maqam usaha, maqam asbab, maqam kena bekerja. Jenis lagu ni orang panggil minasyahwatil khafiyah. Ialah setengah daripada syahwat yang tersembunyi. Tu ikut nafsu juga tu. Tapi sebaliknya, ia ada lawan dia. Lawan dianya wa iradatukal asbaba, dan
menghendaki oleh engkau akan maqam asbab. Ma'a iqamatillah iyyaka fit tajridi. Padahalnya Allah Ta'ala telah meletakkan kamu tu di maqam tajrid. Maqam tak kena usaha. Nak ibadat je kerja dia. Tiba-tibanya berasa nak pergi nego gak jadi businessman gak ni. Berasa nak jadi jutawan juga di sisi orang tasawuf dia kata, ini Ibn Athaillah Al-Sakandari kata, inhitatun anil himmatil aliyah. Orang lagu ni dia panggil terjun daripada hemah yang tinggi. Artinya dia turun balik, memperhina ke diri dia. Nah tu. Dua-dua ni tak boleh belaka lah. Kenapa? Kerana kita tu mesti menjalani apa yang Allah Ta'ala meletak di atas diri kita. Jadi kalau kita tu maqam tajrid, tak boleh kita nak turun ke maqam asbab. Kalau kita maqam asbab, tak boleh nak belagak-belagak naik ke maqam tajrid. Itulah kita hikam Ibn Athaillah. Payahlah kita ni nak ngaji saja jelah, nak buat amal. Dia baca sekejap hari tu berasa tak gerak nak baca. Tak gerak tubuh nak buat amal tu payah. Jadi kita tawakuh lah dulu hari tu Kidih dia tak? Tak ada deh. Tak ada tak? Baik. Tu fuq mutakasiliyah tu lagu tu lah. Maka adalah mereka itu fuq mutakasiliyah meninggal berbuat usaha dan ikhtiar. Kenapa nak kepada maqam tajrid? Tapinya padahal dan tu awal hal. Padahal pergi mereka itu fuq pemalas, fuq bersupi-supi, tapi mutakasiliyah ni pergi meminta pada tiap-tiap rumah. Tubuh gagah molek boleh buat kerja. Malah buat kerja. Nak kepada maqam tajrid. Tapi tiba-tibanya tak dapat. Maka pergi minta. Minta ni di mana? Tiap-tiap rumah orang. Dan kedai orang. Tiap-tiap rumah dan kedai orang. Untuk apa mereka minta tu? Kerana nak memenuhi perut mereka itu. Padahal mereka tu bukan orang panggil orang yang fuqara wal masakin. Tidak. Sehat molek. Kaya pula tu. Dan mengambil zakat dan sedekah segala manusia. Kerja ambil zakat, ambil sedekah dengan manusia. Padahal dia bukan mustahikul zakat. Dia bukan asnah yang dulapai tu. Maka adalah pekerjaan itu bid'atun, ialah bid'ah. Kerana apa bid'ah? Bersalahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni buat kerja usaha. Rasulullah ni hipung dua-dua. Maqam tajrid pun di dia, maqam asbab pun ada di dia. Kerana dia tu insanul kamil. Insan yang sempurna. Kalau Rasulullah tu maqam tajrid saja, payah umat nak mencontohi dia. Kalau dia tu maqam asbab saja, maka tak ada keistimewaan lah bagi seorang rasul. Tidak. Rasul tu menghipung dua-dua lah. Dia hipung dua-dua. Kalau Syekh Abdul Qadirul Jailani, dia kata lagu ni. Wa amma mazhabul mutakasilati. Wa amma dan adapun mazhabul mutakasilati. Mazhab mutakasilah. Mutakasilah ni mutakasiliyah ni lah. Tu. Adapun mazhab mutakasilati, mazhab pemalas, fayatrukunal kasba. Fayatrukunal kasba, maka meninggallah mereka itu akan usaha. Tidak mahu berusaha, malah tak sih mau usaha. Tak sih usaha asbab, tak sih kerja, tak sih menego. Padu wa yas'aluna minal abwabi, dan meminta-mintalah mereka itu. Wa yas'aluna, dan meminta-mintalah mereka itu. Wa yas'aluna, dan meminta-mintalah mereka itu. Minal abwabi, daripada pintu ke pintu. Mana daripada rumah ke rumah. Minta dengan orang tu, minta orang ni. Lepas tu
Wa yad'una, dan mendakwalah mereka itu bitarkid dunia, dengan meninggalkan dunia. Mereka ni tinggal dunia, tak ada dunia. Nah, dakwa jelah. Padahal hati tu duk di nak ke dunia. Lepas tu nak ke dunia usaha malah dunia. Lepas tu duk pergi metok-metok. Tengok. Wa yad'una bitarkid dunya, dan mendakwa, wa yad'una, dan mendakwalah mereka itu bitarkid dunya ala zahirihim, di atas zahir mereka itu. Zahir nampak macam orang tak ada dunia lah. Nah, padahalnya okey metok-metok tadi penuh tu duk simpan taruh dalam rumah dia tu. Nah. Padahalnya wa yad'una, tadi wa yad'una mendakwa mereka itu, tapi wa yad'una biwa'iqihim. Itu. Wa yad'una, padahal menyeru-nyeru atau mengejar-ngejarlah mereka itu biwa'iqihim, dengan batin mereka itu. Apa? Mengejar-ngejar akan dunia dengan batin. Zahir ni nampak macam zuhud lah. Nah, pakai baju seyek. Nah, pakai baju soyok. Nah, nampak macam orang yang nak tak ambuh ke dunia zahir. Miskin, kolak sokok pun nak cabut, lusuh, piyah pun kolak. Tu macam orang zuhud, orang kata fuk-fuk zuhud ni. Padahal hati dia tu dik nak ke dunia. Nah, maka kata Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadirul Jalani, halaku bidzalika, celakalah mereka itu bidzalika, dengan sebab demikian itu. Dengan sebab mana? Dengan sebab malah gitu. Tu. Sebab tu Nabi tu dah ajar kita doa ke? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Nah, lepas tu wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Tu. Minta berlindung dengan Allah Taala daripada malah ni. Malah. Jangan. Tu sifat orang yang tidak baik. Hingga-hingganya ada puak sufi dulu digelarkan puak dia ni mutakasilah atau mutakasiliyah. Apa? Puak-puak sufi hak pemalah. Ni. Tu. Sufi apa malah? Sufi ni kena rajin. Tu. Habis. Adapun kaum ilhamiyah. Ada ilhamiyah ada ni. Ada. Tak apa, kita baca ni dulu. Adapun kaum ilhamiyah, adalah i'tiqad mereka itu kaum ilhamiyah seperti i'tiqad dahriyah. Oh, gitu. Sama dengan i'tiqad puak dahriyah. Artinya etis lah, tak ada Tuhan. Berat ni. Maka adalah i'tiqad mereka itu kaum ilhamiyah seperti, bandingannya seperti i'tiqad dahriyah juga. Tu. Artinya tak ada Tuhan lah. Puak dahriyah ni, puak orang panggil yang dibangsa pada masa. Benda ni jadi masa yang menentukan. Tak ada Tuhan. Nah, kaum dahriyah tu kan. Lagi enggan, tambah lagi. Lagi enggan mereka itu fuwa ilhamiyah daripada membaca Quran. Tak ambuh baca Quran. Baca apa Quran ni? Nah, tak say baca Quran. Nah, tak ada faedah baca Quran, baca Quran apa. Nah, tak ada faedah apa baca Quran. Tu tak enggan. Enggan mereka itu fuwa ilhamiyah daripada membaca Quran dan belajar tu. Nah, dan ada dan lagi, belajar ilmu. Tak usah baca Quran, tak usah ngaji. Jadi lagu tu. Nak golek wasbah saja. Nak golek wasbah pun buat gapo puak ni. Mungkin i'tiqad pun supaya puak dahriyah. Serta kata mereka itu fuak ilhamiyah
bahawa Quran itu seperti suatu hijab kepada haqqi ta'ala. Quran kalamullah tu pula jadi dinding nak sampai pada Allah Ta'ala. Berat ni. Jadi Quran saya pot tepi ya. Tak payah baca. Dan adalah diikut mereka itu fuad ilhamiyah akan perkataan hukama sini bukan atibbaul qulub, bukan. Hukama di sini ialah puak-puak falasifah. Sebab tu fuak dia ni iktikad macam dahriyah. Ya, hukama ni ada dua. Hukama yang dimaksud kalau dalam kitab-kitab tasawuf tu ialah atibbaul qulub. Nah, dia panggil doktor-doktor hati. Itu dia panggil ahlillah, ahlul ma'rifah, khassah, ma'rifah khassah. Itu hukama juga. Tu hingga kitab hikam ni pun panggilnya kitab hikam. Kenapa? Karenanya perkataan-perkataan yang ada dalam ni ialah hikmatun, hikmah. Nah, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Baik. Pak hukama yang dimaksud sini perkataan hukama kalau ikut hukama betul lah tak? Ikut hukama baguslah. Bukan. Bukan hukama sini dengan makna atibbaul qulub min auliyaillah. Min arifi billah bi ma'rifatil khassati, bukan. Tapi hukama sini dengan makna falasifah. Falasifah. Sebab tu i'tikad fok dia ni supaya dahriyah. Dahriyah tu kan puak falasifah. Nah. Puak etis. Puak-puak Aristotle, Aflatun, mana duk i'tikad tu ada dari sini. Tu. Dan digemari tu baca digemari, bukan dikamari dah. Dan digemari titik go tu letak. Dan digemari mereka itu dan digemari akan mereka itu siapa? Ahlu kaum ilhamiyah ni oleh ahlul bid'ah tu, bukan aslul bid'ah, ahlul bid'ah. Beki tu ahlu bukan aslu. Dan digemari akan mereka itu kaum ilhamiyah oleh ahlul bid'ah. Tu fuak ahlul bid'ah suka kau puak ilhamiyah ni. Sebab apa? Nampak macam cerdik pandai. Nah, Quran saya baca, ngaji ilmu-ilmu ni tak apa. Lepas tu, duk kaji Aristotle, Aflatun. Nah, tu hingga-hingga i'tikad pun serupa dengan i'tikad dahriyah. Dan segala syair hukama. Fok ni pun dia berakhir pada syair-syair. Syair-syair hukama. Syair-syair ahli falsafah. Maka dijadikannya syair hukama ahlul falsafah yang demikian itu, ataupun maka dijadikannya kaum ilhamiyah akan yang demikian itu, demikian syairil hukama yakni ahlul falsafah tu akan tariqahnya sebagai jalannya dia. Tu jalannya dia baca syair-syair ahlul falsafah. Itu ni. Tu suka orang panggil bahasa-bahasa aras tinggi. Syair-syair ahli falsafah. Tu dia. Dan semata-mata umurnya puak ilhamiyah ni masyghul, bersibuk dengan belajar baik syair. Duduk sibuk belajar baik syair. Tak ada duk belajar ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu akhlak, tasawuf hak sungguh, hak sunniyun tu tak ada. Mereka ni suka belajar syair, hukama, ahli falsafah. Suka orang panggil kaji perkataan ahli falsafah. Sehingga i'tikad mereka pun sama dengan i'tikad dahriyah. Maka kaum itu pun bid'atun dalalatun. Ialah puak bid'ah yang sesat. Tu. Kalau kita tengok Sayyidi Syekh Abdul Qadirul Jailani Sultanul Awliya dia kata gini,
Tabik. Wa ammal ilhamiyatu. Wa amma ilhamiyatu. Wa ammal ilhamiyatu. Dan ada pun puak ilhamiyah. Fa innahum, maka bahawasanya mereka itu puak ilhamiyah ni, yatrukunal ilma, meninggal mereka itu akan ilmu syarak. Mereka tak boleh mengaji ilmu tauhid, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak boleh mengaji ilmu syarak fiqhiyah, tak boleh mengaji ilmu syarak ataupun alat-alat bagi ilmu syarak, umpama nahwu, sarah, ma'ani, bayan, badai dan sebagainya. Tu fa innahum, maka bahawasanya mereka itu al-ilhamiyatani yatrukunal ilma, meninggal mereka itu akan ilmu. Tu bukan setakat mereka je meninggalkan belajar ilmu syarak, wa yanhauna 'anit tadrisi, tegah pula mereka itu okey orang lain lah. Wa yanhauna, dan menegah mereka itu melarang, menegah orang lain pula. Jangan duk belajar, jangan. Nak ngaji pondok, tak. Wa yanhauna 'anit tadrisi, dan menegah mereka itu akan manusia lain supaya tinggalkan mempelajari ilmu syarak. Tu wa yanhauna 'anit tadrisi. Patut wataba'u, dan mengikut mereka itu al-hukama, akan ahli-ahli falsafah. Hukama sini bukan makna atibbaul qulub, sama lah. Itu ahli falsafah. Wa yaquluna, dan padahal berkata mereka itu fu ilhamiyatu ni, Al-Quran itu, Al-Quranu hijabun, bermula Al-Quran itu ialah hijab, dinding yang menyekat di antara seorang tu nak sampai kepada Allah. Pelik buat ni. Tu. Lepas tu, apa orang panggil zikir-zikir dia? Wal asy'aru, dan bermula segala syair-syair hukamat, falsafah. Quranut tariqati, ialah zikir bagi tarekat dia. Tu Qurannya ahli tarekat dia, itu maksud. Wal asy'aru, dan bermula segala syair-syair ahli falsafah tu Quranut tariqati, ialah Quran bagi tarekatnya. Tengok. Wa'taqadu bidzalika, dan mengiktikad mereka itu dengan demikian itu. Memanglah ya iktikad sungguh. Kata bahawasanya Quran ni hijab dengan Allah Taala. Lepas tu tolak Quran tepi. Ambil syair-syair ahli falsafah. Maka sebab tu lah kitab-kitab ni kata apa? Maka adalah iktikad mereka itu seperti iktikad dahriyah. Iktikad ahli falsafah lah. Tu iktikad ahli falsafah. Wa tarakunal Qur'ana, dan meninggal mereka itu akan Quran. Wa 'allamul asy'ara, dan mengajar mereka itu akan bait-bait syair ala auladihim, di atas anak-anak mereka itu, atau pengikut. Aulad sini maknanya pengikut-pengikut, boleh pengikut-pengikut mereka itu. Tu ajar pada anak-anak dia, pengikut-pengikut dia, dengan syair-syair hukamat, syair-syair ahli falsafah. Bukan hukamat tu atibbaul qulub, bukan. Wa taraku, dan meninggallah mereka itu al-wirda, akan wiri. Wa taraku, dan meninggallah mereka itu al-wirda, akan wiri. Tak ada zikir. Tak ada la ilaha illallah, Allah tak ada. Subhanallah kau tak ada. Selawat atas Nabi pun tak ada.
Kerana wirid-wirid ni ibarat daripada zikir-zikir yang dihimpun serta diulang-ulang. Orang panggil wirid. Nah, kalau tak diulang-ulang, tak panggil wirid. Nah, dia tinggal wirid, tak ada yang ngajar syair-syair. Syair-syair itulah, syair-syair ahli falsafah itulah sebagai tariqah dia, zikir dia. Wahalaku bihi, dan celakalah mereka itu, kata Syekh Abdul Qadirul Jailani, bihi dengan sebab dengan sebabnya, wa fi nafsihim al-batilu, dan pada batin hatinya, pada diri mereka itu, wa fi nafsihim, dan pada diri-diri mereka itu, fu ilhamiyah tu al-batilu, ada kebatilan. Nah, itu dhabit daripada Syekh Abdul Qadirul Jailani. Siapa tahu ingat. Dah tak? Dah belakang deh. Maka jangan kita ikut fuak tarekat lagu ni. Jadi kalau kita pergi ngaji kah Mesir kau esok kau jumpa tarekat hak jenis pelik ni. Tak sewi orang baca Quran ataupun tidak menggemarkan anak-anak abnaut tariqah dia tu baca Quran. Pas tak uwi pula orang panggil ngaji kita alim ulama jadi hijab dia ya. Tulisan tu tak ada apa pun, kata bakar pun tak ada apa. Itu ada tu. Di Mesir tu ada. Maka dengan apa nama tarekat sekalipun, kita kena menjauhi. Kerana nama tu dia boleh guna belaka. Tu dia gunalah nama Naqsyabandiyah ke, Khalwatiyah ke, Dusuqiyah ke. Dia boleh guna nama-nama mu'tabah. Tapi batin dia tu kita boleh cek tengok. Kena ke tak dengan syariat. Jadi kalau ada orang panggil hak jenis ajaran tu pelik, mana pelik? Pelik ni pelik dah ni. Tak sewi baca Quran, tak sewi mengaji ilmu-ilmu syarak, teguh pula. Memang ada, saya jumpa dah di Mesir tu. Jadi hati-hati, nah. Jangan duk ikut. Habis itu. Adapun kaum hululiyah. Hululiyah deh. Bahan mutakasilah. Wah, biar. Tengok dulu sama ke tak. Adapun kaum hululiyah, maka setengah mereka itu kaum hululiyah. Iktikad setengah mereka itu kaum hululiyah akan bahawasanya wujud haqi ta'ala, ada zat Allah Ta'ala ni masuk kepada mereka itu. Masuk meresap. Tu panggil hulul. Tu zat Allah Ta'ala tu masuk meresap dalam tubuh-tubuh mereka. Tu sesak lah ni. Bagi sesak lah ke ni. Dan demikian lagi pada segala jising. Demikian lagi mana? Mana wajah syabah demikian lagi. Iaitu apa? Masuk meresap juga kepada segala jising. Jadi Tuhan ni bukan setakat meresap dalam tubuh kita manusia saja. Bahkan apa saja benda jising. Meja, kitab, apa saja almari. Tuhan meresap masuk. Tu fuq ululiyah. Maka iktikad yang demikian itu kufur lah. Kufur, tak ada pelik apa lah. Kufur. Tu jelas lah kufur. Seperti iktikad Nasara dah. Tu bandingannya serupa dengan iktikad puak Kristian. Puak Nasrani. Tu Tuhan tu masuk daripada tubuh Nabi Isa. Tu meresap masuk dalam tubuh Nabi Isa. Ya macam-macam buat Kristian ni. Dan ada kata Nabi Isa tu ialah sifat ilmu Tuhan gugur daripada zat Tuhan. Macam-macam je ni. Ada yang masuk meresap dalam tubuh Nabi Isa Tuhan tu. Ada juga gitu. Dan setengah mereka itu fuq hululiyah, adalah i'tikadnya fuq hululiyah. Dan katanya, yang ni petua fuq kaum hululiyah, bahawa harus memandang kepada perempuan yang elok parasnya. Harus tengok pun orang tino comel, harus. Tu orang tino comel seksi, harus kita tengok, tak ada apa. Bukan setakat orang tino comel seksi harus kita tengok, dan kepada muda beliau, Amra, harus juga. Harus tengok pada muda beliau. Muda beliau ni makna laki-laki hak Amra tu. Hak orang panggil kulit dia tu syibih dengan orang tino.
Tu Imam Sya'rani tu dia cerita dalam satu kitab lawakek kalau tak silap, Anwarul Qudusiyah. Bicara khah bahawasanya tak boleh kita ni duk campur baur dengan orang laki-laki amrak. Kerana kulit dia ataupun tubuh dia tu masih syibih dengan orang tina, orang tak belum tumbuh bulu hari-hari lagi. Tu bagi laki-laki tu tak boleh. Dia kata boleh. Harus memandang kepada muda belia. Muda belia ni mana amrak. Tu. Dan adalah mereka itu fu'ah hululiyah menari, berjoget weh. Menari, berjoget dan bersuluk sini. Bukan bersuluk zikir dak. Bersuluk sini makna berkhalwah. Tu berkhalwat, bersunyi diri. Berdua-duaan kita kata. Bersuluk serta mana serta katanya tu. Yang ni orang panggil bersuluk dengan makna berkhalwat dengan perempuan yang elok parasnya dan muda belia. Itu begitu. Jatuh kita tu nampak pesing. Boleh menari-nari dan boleh berdua-duaan, tak ada apa boleh. Dengan orang tina yang seksi, yang comel, harus, dan boleh berdua-duaan, tak ada masalah apa, dan boleh juga berkhalwat. Tak ada apa berdua-duaan dengan pemuda amrak, muda belia boleh, dengan perempuan pun boleh. Serta katanya, tu baru gitu. Serta katanya fu'ah hululiyah, elok paras itu suatu sifat daripada segala sifat Allah. Tu kecantikan orang tina dan kecantikan ataupun keelokan bagi amrak muda belia ni ialah suatu sifat daripada segala sifat Allah, segala sifat-sifat Allah. Tu. Jadi tak ada apalah, bolehlah orang panggil kita duduk berdua-dua dengan dia, beres, tak ada masalah. Itu semua kecantikan jamalullah ada ni, kecantikan Allah. Tuhan tajalli ke orang panggil sifat jamal Allah. Kita duduk aja, kita tengok, kita syuhud, kita nampak kecantikan Allah. Apa ke dia? Ibadat ke itu? Berat apa ni? Turun ia apa? Ia sifat Allah tu. Turunlah sifat jamak Allah Ta'ala turun kepada orang tina hak elok parah amrak muda belia tu. Kepada seharusnya kamu cium. Harus cium dan berdakap dengan dia. Harus cium, harus peluk, tak ada apa-apa. Kenapa? Kecantikan Allah hak turun. Tertajalli kepada perempuan yang seksi, yang muda, yang comel. Kepada amrak, laki-laki yang muda belia, yang comel. Maka ketika tu tu harus peluk, harus cium. Kenapa? Ini sifat jamal Allah. Beratlah, maka pekerjaan itu semata-mata kufur dan dalalah. Tu. Baik, tengok deh. Kata Imam atau Syekh Abdul Qadirul Jailani, dia kata gini, fa amma mazhabul halawiyatu au hululiyatu, fa amma dan adapun mazhabul halawiyatu, panggil juga halawiyah, au hululiyatu atau dipanggil hululiyah, dipanggil juga hululiyah. Fa innahum, maka bahawasanya mereka itu kaum hululiyah ni atau halawiyah ni, fa innal halawiyata au hululiyata yaquluna, berkata mereka itu, apa dia kata? An-nazaru ila badanil jamilati, an-nazaru ila badanil jamilati. Sempat tak? Dah tak? An-nazaru ila badanil jamilati. An-nazaru bermula menilik ila badanil jamilati, kepada badan perempuan yang jamilah, yang cantik.
Wal amradi, dan laki-laki amra. Apa? Muda belia. Tu hok segok. Nah, hok comel. Ya kulit ya tu syibih dengan retina tu. Kata fuak hululiyah atau halawiyah ni halalun halal. Tu halal tak ada apa. Lepas tu fayarqusuna, maka berjoget-joget mereka itu. Ayat ini serta dengan Jamilah dan Amra tadi. Wa yad'una takbilah, dan menyeru mereka itu akan cium. Ini sama tak? Sama deh. Tu yang patut dicium, kamu cium. Sifat jamal Tuhan tu ayat tu. Orang tanya mana orang tina seksi, orang tina comel tu. Itu sifat jamal Tuhan hak turun jatuh pada di makhluk tu, maka seharusnya lah kamu cium. Itu nampak tak? Tu dakwah mereka. Tu wa yad'una takbilah. Menyeru mereka itu akan at-takbil ni cium. Wal mu'anaqah, berpeluk-peluk, berdakap. Itu sama, dan berdakap dengan dia tadi. Tu menyeru mereka itu akan cium Jamilah dan Amra, dan berdakap dengan Jamilah dan Amra, mubahun, haruh tak ada apa-apa, boleh. Wa hadza kufrun mahdun, maka ini kata Syekh Abdul Qadirul Jailani, kufrun mahdun, ialah kufur, kafir, kufur semata-mata. Habis. Sama lah tu. Habis itu. Kemudian kata Syekh Abu Najib As-Sahrawardi. Kata Syekh Abu Najib As-Sahrawardi, dia kata tu di dalam kitab Awarifil Ma'arif. Dia kata dalam kitab Awarifil Ma'arif, qaddasallahu sirrahu. Baru doa kepada Abu Najib As-Sahrawardi dia. Apa dia kata ni maqalul qaw bagi kata Syekh? Adalah setengah daripada kaum hululiyah itu bernama Qalandariyah. Nama dia Qalandariyah. Setengah daripada namanya Qalandariyah. Banyak nama weh. Adalah ia Qalandariyah ni, ataupun hululiyah, ataupun Qalandariyah. Nama tu macam-macam lah, tapi hak sesak lakar lah tu. Hak tu lah yang sesaknya. Adalah ia Qalandariyah ni mengharuskan segala pekerjaan. Harus lakar. Tak ada hukum wajib, tak ada hukum haram, tak ada hukum sunat. Tak ada hukum makruh. Harus lakar, tak ada. Tak ada hukum taklif lah, gitulah. Kalau harus, tak ada hukum taklif lah. Harus tu tidak ada berat. Buat tak apa, tak buat tak apa dah gitu ni. Hak berat tu kalau ada janji. Janji seksa, janji syurga, janji pahala, tu baru berat. Lepas tu dihukum harus tu masuk juga dalam hukum taklif. Orang panggil ala sabili taglib je. Tu. Lihat semata-mata asal, tapi kalau tengok pada wasilah, lihat pada semata-mata asal, tapi kalau tengok pada wasilah, maka hukum wasilah sumpah hukum maqasid. Dah itu ni. Makan harus. Makan untuk apa? Makan untuk gagah tubuh ibadat. Ketika tu wajib atau sunat dan sebagainya. Makan untuk apa? Untuk pergi merapok bank. Ketika tu makan tu dah haram. Kat sini. Dosa merapok dah dapat lagi. Jadi puak hululiyah ni dinamakan juga kata Syekh Sahrawardi ni. Nak sebut payah. Sahrawardi ni kata puak hululiyah ni juga dinamakan Qalandariyah. Apakah orang panggil puak Qalandariyah ni? Setengah daripada perangai dia mengharuskan segala pekerjaan. Harus belaka. Tak ada hukum wajib, haram, halal, sunat, makruh, tak ada. Tu. Serta katanya, kata Qalandariyah au hululiyah, apabila adalah kamu suci daripada hawa nafsu. Bila mu ni tak ada lah hawa nafsu mu suci, lagi ikhlas kepada Allah. Iaitulah kesudahan. Mana iaitulah?
iaitu orang panggil suci daripada hawa nafsu, ikhlas hanya kepada Allah tu, kesudah-sudahan segala maksud. Hak tu orang panggil benda hak matlub, benda hak ditutup. Tu. Tak ada lah. Cukup lah. Sampai situ habis lah. Ada pun mengerjakan amal syariah itu, maka iaitu martabat segala awam. Yang kurang lagi turut-turutan, apa, ikut-ikutan tu. Tu. Nanti mau duduk semaya bel masjid surah ke apa tu, bagai taklid, bagai ikut-ikut belaka tu, bagai kulit belaka, bagai rendah, martabat tak capai. Tu untuk orang awal-awal boleh lah. Ada ustaz-ustaz duk mengajar fiqh, gapo hukum halal haram sunat makruh. Itu alah, benda-benda orang awal tu. Tak siapa dia. Tu lagu tu. Kita ni tuju kepada suci hawa nafsu, ikhlas. Habis sampai situ. Bila sampai situ haram lah, belaka tak ada hukum halal haram wajib makruh sunat, tak ada. Maka adalah yang demikian itu. Tu yang demikian itu, demikian iktikad lagu tu. Iktikad kata segala amalan tu hukumnya harus, tak ada hukum wajib sunat makruh sunat, apa haram makruh sunat, wajib ada. Tak ada hukum taklifi lah, mudah-mudah. Lagi pula amal syariat ni untuk kelas orang awal. Yang kurang, dah lah orang awal kurang pula, hak bodoh pula. Lagi pula turut-turut ikut-ikut tu. Bukan sungguh pun makin Nabi. Itu sedap dia. Maka yang demikian itu iktikadnya kufrun. Iaitulah iktikad lagu ni, iktikad mulhidun. Iktikad puak mulhid. Puak tak ada Tuhan ni. Lagi zindiq. Ni orang panggil zindiq ni. Tu puak zindiq. Puak zindiq ni puak yang menzahirkan Islam, tapi menyembunyikan juga batin dia tu dengan kekufuran. Sepatutnya dibunuh. Yang ni sepatutnya ni sayugia. Sepatutnya lah dibunuh akan dia. Dibunuh orang-orang puak-puak hululiyah, qalandariyah ni. Sepatutnya hukumnya lagu tu, kalau bahasa ada gubah undang-undang tu, sepatut kena hukum bunuh menatang orang jenis lagu ni. Tapi nak bunuh tu pun bila? Qaid bagi sayugia atau sepatutnya. Jika ia fuak qalandariyah atau hululiyah ni enggan daripada taubah. Kalau tak ambil taubat kat moleknya bunuh lah. Itu tu buat kacau dalam masyarakat. Buat kacau dalam masyarakat Islam. Habis. Sebab itulah kita tu memang orang panggil kena lawan sungguh puak-puak sesat ni. Puak-puak sesat ni tak kira lah wahizan kau nama berapa apa. Kena lawan sungguh. Tu ajaran dia tu. Berbahaya. Kemudian kata Imam Qurtubi, Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farah, itu Imam Qurtubi. Kata Imam Qurtubi, menyangka oleh setengah daripada segala zindik batini bahawasanya amal syariat yang zahir, seperti mana misal dulu amal syariat yang zahir seperti sembahyang dan puasa dan zakat dan haji, hanya dihukumkan dan diwajibkan atas orang awam jua sahaja, tiada atas orang khas, orang khawas. Ini zindik batini ni. Puak zindik batini ni katanya Imam Qurtubi menyangka oleh setengah. Setengah tu jadi pakai bagi menyangka lah. Menyangka oleh setengah daripada segala zindik batini. Orang hak kafir, orang yang kafir dalam batin hati dia, itu makna zindik batini. Ya suka gapo akan bahawasanya amal syariat yang zahir. Amal syariat ni ada zahir ada batin. Tapi dia kata amal syariat yang zahir. Mana misal dulu takut dak bahaya amal syariat zahir seperti semaya 5 waktu. Dan puasa bulan Ramadan. Dan zakat bila cukup haul nisab. Dan haji apabila orang yang mampu untuk pergi menjalani haji. Segala amal syariat zahir seumpama tadi tu
hanya dihukumkan dan diwajibkan atas orang awam jua sahaja. Apa makna jua? Tafsir pada kata jua, tiada, yakni tiada dihukumkan wajib atas orang yang khas. Orang khawah, orang wali ni, martabat tinggi ni, tak wajib dah ya. Nah, tu. Ada patut orang khas lagu mana? Ada pun orang yang khas, orang wali, orang khawas ni, ada pun orang yang khawas atau orang khas itu, maka tiada berkehendak ia orang yang khawas kepada yang demikian itu, kepada mengerjakan syariat yang zahir atau amal syariat yang zahir. Boleh tak? Kepada demikian itu, kepada amal syariat yang zahir. Tu. Dah bila tak berhajat kepada amal syariat yang zahir, hanya berkehendak ia orang khas kepada orang yang hadir, yakni kepada hanya berkehendak ia orang yang khas kepada barang yang hadir di dalam hati. Malik itu bukan orang, barang. Main dalam hati dah. Nak semaya pun niatlah hati gitu je lah. Nak insung nak ni. Gapo aku kot jauh ada tu dekat ni kata dalam sarang ni nama doa ayat. You tak semaya. Zahir ni. Ya semaya kat semaya kan. Niat. Bahasa Jawa adalah hati. Okey, siap. Tu kan mereka martabat khas, martabat khawas. Hanya berkehendak ia orang khas kepada barang yang hadir di dalam hati, bukan orang tu dah. Pada barang yang hadir di dalam hati. Kata ulama, inilah i'tiqad zindik dan kufur. Nah, maka dibunuh orang yang beriktikad seperti demikian. Hukumnya bunuh. Hukumnya bunuh. Kalau kerja tu orang panggil betul-betul melaksana hukum Islam, dia kena bunuh. Tu kerana apa? Hukumnya orang lagu ni kena bunuh. Kerana engkar ia orang zindik batini ni. Atau qalandariyah atau hululiyah ni. Ingkar ia akan barang yang diketahui daripada syariat. Mana barang yang diketahui daripada syariat? Bahawasanya segala hukum Allah Ta'ala. Mana barang tersebut? Barang yang diketahui daripada syariat, bayan pada kata barang, daripada suruhnya Allah dan tegahnya Allah, tiada diketahui melainkan daripada pihak segala pesuruhnya. Tu engkar dengan hukum syariat. Syariat mana? Ma'ulima minad dini bid-darurah. Benda hak diketahui daripada agama dengan jalan darurah. Jangan jalan mudah-mudah. Tu. Memang orang panggil hukum hak Allah Ta'ala tu tidak dapat diketahui itu melainkan daripada pihak segala pesuruhnya Allah. Rasul hak mari hatta. Dari kerana telah hasil pengetahuan yang putus dan yakin yang tetap dan muafakat sekalian ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin. Artinya ijma' lah. Sepakat. La tajtami'u ummati ala dhalalatin. Tidak berhimpun oleh umatku, yakni ulama-ulama umatku mutaqaddim dan mutaakhirin di atas perkara yang sesat. Tu. Jadi fuak-fuak ni kufur. Sebab apa? Langgar betul-betul syariat Nabi Muhammad SAW. Langgar ijma'. Bahawasanya tiada diperoleh jalan bagi mengenal segala hukum Allah Ta'ala daripada suruhnya dan tegahnya, melainkan daripada pihak segala pesuruhnya, pesuruh Allah jua sahaja. Memanglah kita nak tahu hukum wajib, hukum halal, hukum haram apa semua tu daripada hukum Allah Ta'ala tu siapa bawa? Rasul. Tu yang memahami orang panggil dalil-dalil Rasul ni siapa? Ulama. Itu. Itu. Maka barang siapa menyangka-nyangka bahawa diperoleh jalan mengenal yang demikian itu, dia kata saya tahu hukum Allah tak perlu melalui ulama, melalui hadis Nabi, melalui Quran. Ada jalan lain, shortcut terus direct pada Allah.
Allah ajar saya. Itu ni. Menyangka-nyangka bahawa diperoleh jalan mengenal yang demikian itu lain daripada jalan yang dipihak segala pesuruhnya Allah, maka itu kafir. Kafir. Kenapa kafir? Ilak berkata kafir kerana disangkanya sampai kepada martabat nubuwah. Seolah-olah dia tu ngaku dia Nabi. Dia tak ngaku dia Nabi pun tak apalah. Saya tak ngaku jadi Nabi. Lepas tu apa mutolak hukum Nabi bawa mari? Nah, dia kata mutolak mana Nabi bawa mari hukum ni? Ulama waya. Ulama apa kita juga. Sedap dia. Nah, saya pun boleh nak tahu hukum tu sendiri-sendiri. Jangan cakap gitu. Ulama ni mempunyai sifatun man yustadillu bih. Nah, orang yang berkriteria untuk mengerti dalil daripada nas Quran dan hadis. Awak apa tahu? Alih water pun tak kerti, tiba-tiba mengaku jadi martabat khawah. Nah, tu. Habis. Kata Imam Ghazali, jikalau menyangka oleh seorang wali akan bahawasanya ada antaranya dan antara Allah martabat dan hal yang menggugurkan wajib sembahyang dan menghalalkan minum arak seperti disangka oleh kaum yang bersupi-supi dirinya, maka tiadalah syak pada wajib membunuhkan dia. Wallahu a'lam. Itu dulu kata Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi ma 'alimta minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayhi min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ah wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmati wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.